Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang dan salam Syawal juga. Kita masih lagi ada dalam bulan Syawal, bulan untuk kita pergi berhari raya dan juga untuk menambahkan berat badan sebab banyak open house. Itu kalau abang lah. Jadi hari ini abang nak sampaikan dua lagi cerita pengalaman yang memang tak kurang menariknya untuk abang kongsikan. Pengalaman yang orang hantar pada abang cuba nak kongsikan sebaiknya supaya kita semua mendapat iktibar dan pengajaran di samping mendapat hiburan. Jadi sebelum abang mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan yang paling penting, semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Dengan berkat mak ayah kita, kita dibesarkan sampai sekarang. Apa kedudukan kita sekarang kebanyakannya adalah hasil daripada doa, berkat daripada mak ayah, termasuklah juga dengan abang. Terima kasih pada mak ayah abang. Jadi tanpa membuang masa, abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita pertama ni disampaikan oleh seorang kakak, tapi dia gelar diri dia sebagai Kak Pah. Abang minta maaf sebelum tu kalau abang bercerita agak pelat-pelat sikit, sebabnya abang cuba untuk mengubah cara bercerita. Okey, sambung balik. Cerita ni disampaikan oleh seorang kakak. Nama kakak ni Kak Pah, berlaku dekat Kedah dan juga dekat Sabah. Pada tahun 1990 kalau tak silap abang, dia telah berkahwin dengan seorang lelaki dekat Sabah. Dia ni sebenarnya orang Semenanjung kakak ni. Tapi disebabkan banyak sangat halangan ataupun ujian dalam perkahwinan, tapi di antara tahun 1990 sehingga tahun 2007 lah dia bertahan untuk dalam satu keluarga. Akhirnya pada 2007 dia pun menghembuskan nafas. Dia bercerai. Ya Allah, ya Tuhanku. Bukan menghembuskan nafas, dia bercerai. Jadi kahwin daripada tahun 1990 sampai 2007, kira lama jugalah sampai dapat 3 orang anak. Lebih kurang kalau kira-kira 18 tahun lah juga dia berkahwin. Lama. Tapi disebabkan dia kata banyak sangat halangan suatu perkahwinan tu yang menyebabkan dia bercerai, dia kata. Tapi pada masa yang sama dia pun bersyukur juga bila dia diceraikan. Sebab dia memang dah lama nak balik ke Semenanjung. Sepanjang dia berkahwin dengan suami yang pertama ni, dia jarang-jarang dapat balik ke Semenanjung sebab masalah ekonomi dan juga masalah, yelah dah bersuami, dah beranak semua kan. Bukan senang-senang kalau nak balik, kena bawa satu keluarga, bawa balik ke Semenanjung tu. Tiketnya bukannya murah, tiketnya kalau sekarang tiketnya dalam 300-400 lah juga. Tapi dia kata itu bukan masalahnya. Waktu dia bercerai tu dia memang agak sedih, tapi dia terima benda ni sebagai satu takdir hidup dia. Dia terima. Kisah yang abang nak sampaikan ni bukan pada perkahwinan dia yang pertama, tapi pada perkahwinan Kak Pah yang kedua. Pada waktu tu, lepas dia bercerai-cerai tu, dia balik ke Semenanjung. Dia pun duduklah dengan mak ayah dia balik. Masa tu mak dia masih ada lagi, tapi ayah dia dah meninggal. Waktu dia duduk dengan mak dia ni, dia banyak kali termenung. Mungkin disebabkan pada waktu tu dia cuba untuk menerima yang dia bukan lagi seorang isteri. Jadi disebabkan ini banyak termenung, Kak Pah ni banyak termenung, mak dia perasan. Mak dia dan juga mak-mak saudara dan juga pakcik-pakcik saudara dia semua perasan keadaan perubahan yang berlaku pada Kak Pah. Jadi disebabkan tu pada satu hari tu, mak dia cakap dengan Kak Pah. Pah, dia kata, apa kata mak kahwinkan kau dengan orang? Memanglah dengan orang. Maksudnya kahwinkan kau dengan suami baru. Jadi pada mulanya Kak Pah macam antara nak terima atau tak terima. Sebab perempuan bila sekali dah bercerai susah dia nak kahwin. Lelaki sekali bercerai esok kahwin. itu selalu kita jumpa kan. Tanah merah lagi kalau bininya meninggal, esok dia kahwin. Tapi kalau perempuan ni bila sekali dia dah bercerai, dia nak terima hati, nak buka hati pada orang lain tu agak susah. Pada masa yang sama juga, dia ada tanyalah dengan mak dia ni, mak nak kahwinkan Pah dengan siapa? Mak dia cakap ni ada seorang lah pakcik. Pakcik kan? Ada seorang pakcik lah, dia kata. Orang panggil dia Pak Su. Dah tua jugalah, dia kata. Dalam lebih kurang 60-an macam tu. Waktu tu kalau abang tengok daripada cerita Kak Pah, dia waktu tu berumur dalam 40-an. Masih lagi muda, lebih kurang macam abang lah. Geng-geng umur 40-an pada waktu tu. Dia cakap dengan mak dia, mak biar betul mak nak kahwinkan saya dengan Pak Su. Walaupun dia tak kenal siapa tu Pak Su, tapi panggilan Pak Su tu dah cukup pelik bagi dia.
Dah cukup rasa macam betul ke dia nak berkahwin, nak membuka hati pada lelaki yang baru. Tak apalah, dia kata. Nantilah. Pak nak tengok dulu, dia kata. Pak nak tengok macam mana keadaan Pak Su tu. Kalau uzurna dan hanya nak kahwin tu untuk membantu dia, menjaga dia, malaslah Pak, dia kata. Pak nak tengok dulu keadaan Pak Su tu macam mana. Kalau dia pun sihat, Pak pun sihat, bolehlah kita teruskan perkahwinan. Tapi sebelum Kak Pah jumpa dengan lelaki tu, mak dia dan juga pak cik dia komen pujuk lagi Kak Pah supaya kahwin dengan Pak Su tu. Tak tahulah kenapa keluarga ni macam seronok sangat untuk Kak Pah ni kahwin dengan Pak Su ni, yang namanya Pak Su ni. Dia pun lama-lama bila dah dipujuk-pujuk, tak sempatlah dia tengok. Dia tak sempat nak tengok Pak Su tu rupanya macam mana. Bakal lelaki, bakal suami dia rupa macam mana. Dia cakap dengan mak dia, tak apalah mak, kalau mak dah rasa benda ni baik untuk Pah terima je lah. Jadi pada hari kita kata sebelum bertunang tu kita panggil apa? Merisik lah kan. Pada hari merisik barulah Kak Pah tengok bakal suami dia. Dan bakal suami dia ni memang tua lah, umur 60-an. Bukanlah tua maksudnya berusia. Nanti abang juga penonton, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang menonton kata makcik ni umur 60 sihat lagi. Oh, bukan tua tapi berusia. Sedap sikit ayatnya. Abang pun nanti akan 60 juga kalau umur panjang, amin. Jadi dia kata tengok, okey, cumanya ada satu masalah sikit lah, iaitu Pak Su ni bukan bujang, tapi Pak Su ni Pak Su ni janda. Bukan, Pak Su ni adalah duda. Ada anak-anak lah, dengan kata lain. Dia bukan bujang tapi dia duda yang ada anak-anak. Dan anak-anak dia boleh kata semuanya dah besar-besar. Itu menjadikan Kak Pah berat hati, nak terima ke tak. Tapi atas pujukan daripada pakcik-pakcik dan juga mak dia, akhirnya pada waktu dia merisik itu, dia bukalah hati dia untuk dia dirisik, untuk dia diterima menjadi suami kepada Pak Su. Jadi pada hari yang ditetapkan selama beberapa bulan, berlangsunglah majlis pertunangan. Yang ini pelik, kata Kak Pah. Ini bermulanya kisah pelik kalau dalam cerita dia. Dan sampai sekarang, kisah pelik tu masih lagi berjalan. Cerita waktu abang dapat cerita ni, kisah pelik ni masih lagi berjalan. Pada waktu tu dia kata, hari pertunangan tu meriah. Dan pada majlis menyarungkan cincin, berlaku satu benda yang pelik sangat. Waktu tu, Kak Pah dah ready. Dia ulur jari lah ni. Dia ulur jari untuk disarungkan cincin. Yang sarungkan cincin dia pada waktu tu adalah kakak sulung kepada Pak Su. Maksudnya, bakal suami dia punya kakak. Dan juga anak bongsu kepada Pak Su. Pada waktu tu dia dah rasa pelik. Kenapa anak bongsu bakal suami dia ada turut sama untuk menyarungkan cincin? Cukuplah sekadar seorang aja yang sarungkan cincin. Cincin tu bukan besar sangat. Waktu Kak Pah hulur tangan nak terima cincin, tiba-tiba Kak Long tadi, kakak sulung kepada Pak Su, minta sesuatu daripada anak bongsu Pak Su. Dia macam mintalah, dia tak cakap tapi dia ulur tangan. Jadi anak bongsu Pak Su ni keluarkan sesuatu daripada beg, satu botol kecil minyak. Dan minyak tu bukanlah minyak biasa, sebab pelik keadaan minyak tu. Dan Kak Long tu capai botol minyak tu, dibuka botol minyak, dituang pada tangan dan dia sapu-sapu. Dia sapukan minyak tu ke seluruh tangan dia. Barulah dia sarungkan cincin pada tangan Kak Pah. Pada waktu tu Kak Pah dah rasa tak sedap hati. Sebabnya minyak tu pelik. Kenapa nak sarung cincin tapi kena pakai minyak? Ada yang tak kena ke? Tak pernah tengok, dia kata. Anak buah dia dah ramai kahwin. Dia pun dah banyak sekali tengok orang kahwin. Tapi dia tak sangka kenapa tiba-tiba Kak Long tu sapu minyak kat tangan sebelum salam dengan Kak Pah. Sebelum sarungkan cincin pula tu. Jadi selepas dia salam dengan Kak Pah, dia pegang-pegang muka Kak Pah. Lagilah Kak Pah rasa pelik. Pada waktu dia pegang-pegang muka Kak Pah tu, macam dia sarut-sarut muka tu, Kak Pah cuba juga hidu-hidu lah. Kot minyak tu ada bau. Tak ada. Minyak tu tak ada bau. Minyak tu macam sekadar minyak. Bau minyak masak pun tidak. Bau minyak gamat lagilah jauh. Dia pun dah rasa pelik dah pada waktu tu. Dalam hati dia duk berzikir ni. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Dia cuba untuk menguatkan diri dia dengan
bantuan Allah Ta'ala. Jadi dia kata, dah habis-habis majlis tu, Kak Long tu pesan, tadi akak letak minyak kat tangan dan akak salam kau. Jadi akak harap Pah sapukan ke seluruh badan Pah dengan minyak tu. Jadi Kak Pah ni dengan, ialah dia pun first time jumpa dengan Kak Long ni kan, dan dia first time juga menghadapi situasi macam ni, dia tak cakap banyak. Dia terus lomokan minyak yang saki-baki yang masih lagi ada pada tangan dia ke seluruh muka, badan, kaki, sampai ke lengan-lengan, disapu-sapunya. Lepas tu pada waktu tu dia tengok anak bongsu kepada bakal suami dia tergelak-gelak, macam seolah-olah padan muka kau. Macam itulah mukanya. Tapi Kak Pah pening waktu tu. Kenapa dia kena ikut? Dan kenapa dia buat macam tu? Kenapa minyak tu disapukan pada tangan dia? Dia tak dapat jawapan. Dan dia rasa benda tu adalah satu benda yang sangat janggal, yang jarang-jarang berlaku. Jadi, habis-habis majlis tu, Kak Pah pergi ke anak perempuan bakal suami dia. Tujuannya untuk bersalam lah. Tapi tangannya ditepis. Macam tu. Ditepis oleh anak bongsu dia. Seolah-olah macam marah. Kau kahwin dengan bapa aku suka-suka hati je. Tapi sebenarnya Kak Pah kata dia bukanlah nak kahwin sangat dengan Pak Su, tapi atas desakan keluarga. Dan bini Pak Su dah pun meninggal dunia. Bukanlah Kak Pah ni menjadi bini kedua. Tak kan? Jadi dia kata bukannya ada masalah besar sangat. Tapi dia nampak melalui gerak-geri apa yang dilakukan oleh anak bongsu kepada Pak Su, memang Kak Pah tahu keluarga ni bukan menerima dia sepenuh hati. Mungkin ada udang di sebalik batu yang Kak Pah pun tak dapat nak jelaskan. Jadi bila dah habis-habis tu, semua tetamu diminta untuk pergi makan dekat balai. Dan pada waktu tu, makcik kepada Kak Pah datang serbu pada Kak Pah. Benda pertama yang diorang tanya adalah minyak tu bau apa? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kak Long, anak bongsu, dan juga Kak Pah pada waktu tu telah diperhatikan oleh kaum kerabat Kak Pah. Jadi Kak Pah beritahu minyak tu tak ada bau. Minyak tu tak ada bau dan minyak tu pelik. Diisi dalam botol yang kecil. Dia tak tahulah apa benda minyak tu. Lepas tu makcik dia cakap, makcik dia pernah nampak perkara yang lebih kurang serupa yang berlaku dekat kampung sebelah. Dan bila makcik dia bertanya-tanya dengan orang-orang sekitar, orang kata itu adalah minyak pemutus zuriat dan minyak pemutus kasih sayang. Dengan kata lain, minyak tu diletakkan hanya untuk memutuskan hubungan. Terkejut gila Kak Pah dengar penjelasan daripada salah seorang makcik dia. Kalau dah tak suka, kenapa nak kahwin dengan dia? Tak payahlah kahwin, kata. Ni nak bertunang. Lepas tu disapu-sapu pula minyak pelik-pelik. Jadi pada waktu tu, start daripada hari tu, Kak Pah selalu mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu Bismillah 7 tu. Bismillah 5. Salah, Bismillah 5. Dan Kak Pah selalu amalkan. Selepas majlis pertunangan tu, setiap kali Kak Pah nak tidur, Kak Pah akan didatangi dengan seorang lelaki botak yang perutnya buncit. Waktu empang-empang alang ni, antara sedar dengan tak sedar waktu nak tidur, dia akan didatangi oleh lelaki botak yang buncit, yang besar tinggi, dia kata. Lelaki tu akan datang pada dia dan dia kata, aku akan menjaga kau untuk mengelakkan kau daripada dekat-dekat dengan tuan aku. Dengan kata lain, benda tu datang hanya untuk memastikan Kak Pah tidak berkasih sayang dengan bakal suami dia. Dan bila Kak Pah cuba lawan, setiap kali Kak Pah cuba lawan dan baca ayat-ayat suci Al-Quran, terutama ayatul kursi, benda tu ikut balik apa yang Kak Pah baca. Dia siap mengaku, aku ni adalah daripada golongan jin. Aku hidup ratusan tahun, aku tahu apa yang kau baca. Dan kau baca tu sebenarnya harkat mahraj dan tajwidnya semua salah. Terkejut Kak Pah bila dengar pengakuan, penjelasan daripada makhluk tu. Jadi, setiap kali Kak Pah cuba nak baca, dia akan jadi gelabah. Sebab makhluk tu akan ikut apa yang dia baca. Bukan satu malam je. Setiap malam Kak Pah akan didatangi oleh lelaki boncet, botak dan tinggi. Yang dia tak tahu apa tujuannya. Dia pernah tanya dengan bakal suami dia, Pak Su,
Dia tanya, siapa lelaki boncet tu yang datang setiap kali dia nak tidur? Sebenarnya bakal suami Kak Pa pun tak faham kan apa yang Kak Pa cakap. Dia kata mana ada dia hantar. Jadi Kak Pa rasa ini semua berpunca daripada minyak yang dituangkan pada tangan dia, yang disapukan ke muka dia, yang dia tak redha, yang dia tak ingin, tapi telah dibuat macam tu. Jadi Kak Pa rasa sejak daripada tu Kak Pa memang hidupnya terganggu sangat-sangat. Walaupun hidupnya terganggu, Kak Pa cuba melawan dengan zikir dan apa-apa amalan yang dipikirkan sesuai untuk dibaca sebelum tidur. Walaupun macam tu, tetap juga benda tu tak berlari. Kecuali satu bacaan yang Kak Pa baca, benda tu akan hilang. Kalau tak silap bacaan ialah Amanar Rasulu bima. Itu bacaan tu yang Kak Pa baca, barulah benda tu hilang. Benda tu tak kacau Kak Pa. Jadi sejak daripada tu, setiap kali benda tu datang, Kak Pa akan baca Amanar Rasul tu. Dan sampailah pada hari keperkahwinan, diorang berkahwin, dan sejak diorang berkahwin, tidak ada satu malam pun diorang tidak bergaduh. Walaupun perkahwinan tu bertahan hingga sekarang, dah 12 tahun perkara ini berlaku, tapi tak ada satu hari pun yang diorang tak bergaduh, dan tak ada satu hari pun yang diorang tak akan bertikam lidah, iaitu bergaduh yang sangat teruk. Apapun isu, diorang akan bergaduh. Dan setiap kali diorang bergaduh, benda tu akan diketahui oleh pihak suami dia, dan benda tu akan jadi lawak, jadi bahan lucu-lucu dari pihak suami dia. Lupa abang nak beritahu, cerita ni abang ambil contoh berlaku dekat Kedah, tapi sebenarnya bukan dekat Kedah. Abang tak nak bagi benda ni ialah kisah pengalaman orang kan. Abang tak nak betul-betul ceritakan berlaku dekat negeri mana untuk mengelakkan daripada perkara-perkara fitnah terjadi. Jadi Kak Pa kata, walaupun dia dah berkahwin dengan suami dia dan tak ada lagi gangguan lelaki botak, tinggi dan besar tu, tapi gangguan lain dari segi hubungan suami isteri selalu renggang. Sampai kan Kak Pa banyak kali nak minta cerai, tapi suami dia setiap kali nak minta cerai, suami dia nangis-nangis, peluk Kak Pa, sayang Kak Pa, tapi lepas tu buat balik, dihardiknya, dimakinya. Jadi Kak Pa jadi keliru sampai sekarang. Diceritakan ini kepada abang, dan abang ceritakan, sampaikan kepada semua untuk kita jadikan iktibar. Perkahwinan tu memang akan ada ujian. Dan sampai sekarang Kak Pa cuba untuk berubat, dapatkan bantuan daripada imam-imam, ustaz-ustaz yang pakar. Dan daripada semua yang Kak Pa pergi berubat, semua beritahu Kak Pa telah terkena sihir pemisah. Tapi tak tahulah jodohnya kuat sampai sekarang. Perkahwinan Kak Pa bertahan. Alhamdulillah. Jadi siapa-siapa yang tahu tentang cerita ni ataupun yang nak berkongsi dengan Kak Pa, apa sebenarnya yang Kak Pa perlu lakukan, apa sebenarnya tempat mana yang Kak Pa boleh berubat, boleh berkongsi-kongsi dalam ruangan komen. Kita sama-sama bantu Kak Pa supaya perkahwinannya kekal hingga ke syurga dan juga dia mendapat kebahagiaan dalam perkahwinan. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang budak perempuan yang bernama Marisa. Dan abang rasa cerita ni seram. Bukan abang rasa, bila abang baca tu emailnya, memang abang terasa seramnya. Kisah ni berlaku dekat negeri Pahang di antara tahun 2017 hingga 2019. Marisa, mak bapak dia adalah seorang pekerja, mereka berdua adalah bekerja kerajaan pada asalnya. Tapi lepas-lepas pencen, mak bapak dia duduk dekat rumah. Dekat Pahang lah. Dekat rumah kampung kalau tak silap abang. Tapi yang jadi masalahnya ialah mak bapak dia ni, sebab daripada muda-muda dulu dah kerja. Bila pencen duduk dekat rumah, tangannya gatal nak buat kerja. Yang kalau bapak dia ni asyiklah pergi ke kebun mengusahakan tanah yang ada, walaupun tanah tu tak berapa nak besar. Mak dia pula hari-hari buat kuih, hari-hari buat nasi lemak, panggil anak cucu makan, panggil jiran-jiran, saudara mara makan. Jadi disebabkan mak bapak dia ni memang yang jenis-jenis terlalu aktif lah. Walaupun dah pencen nak juga bergerak-gerak, nak buat sesuatu, nak rasa mengegang-gegang otot macam tu. Jadi adik-beradik Marisa ni berpakat, kita buatkan satu gerai kedai makan lah untuk mak ayah dia. Jadi dekat kedai makan tu, mak ayah dia boleh berjual apa yang mak ayah dia nak jual. Mak dia boleh masak, bapak dia boleh jadi waiter, ambil order, jadi basuh-basuh pinggan. Itu yang mak bapak dia seronok nak buat. Bila dia nyatakan hasrat ni, idea ni pada mak ayah dia, mak bapak dia memang sangat gembira. Dan diorang pun cubalah cari lokasi yang sesuai untuk dibuat
gerailah. Jadi cari adalah satu kawasan tu. Kawasan tu memang kawasan orang berniaga. Kat situ ada orang jual karipap, ada orang jual kuih-kuih, ada orang jual makanan-makanan ringan yang lain. Dan ada satu kawasan tanah kosong. Disebabkan nampak tanah kosong tu memang sangat sesuai untuk jual-jual goreng-gorengan. Jadi Marisa pun berpakat dengan adik dia untuk sewa tanah tu. Tanah tu tanah orang. Tapi dah siap lah dia punya stall semua. Sewalah dengan tuan punya tanah tu. Dengan sekali-sekali dengan stall-stallnya sekali. Jadi berjual lah mak bapak dia dekat kawasan tu. Dan mak bapak dia ni ramah. Dia jenis-jenis orang tua yang ramah. Ramailah pelanggan. Pelanggannya menderu-deru. Letak nasi lemak licin. Letak bihun goreng licin. Tak tahulah, mungkin disebabkan benda-benda yang macam ni menjadi iri hati kepada orang-orang yang berniaga di sekitar tu. Pada satu hari tu, waktu diorang tengah nak buka kedai, tiba-tiba diorang nampak sesuatu yang sangat janggal. Depan kedai diorang, ada satu pisau yang dicocokkan ke dalam tanah. Dan pisau tu, dia punya pemegangnya dibalut dengan kain merah. Waktu tu mak bapak Marisa, pakcik dengan makcik ni rasa takut. Ada pula tiba-tiba pisau dicocokkan ke tanah dekat depan kedai. Jadi tak sempatlah diorang nak buka kedai, diorang panggillah ustaz. Panggil anak-anak dan panggil ustaz. Sebab diorang lelaki bini tak tahu nak buat apa, tak pernah jumpa benda alah ni. Tapi pada waktu tu pula ustaz tak ada. Ustaz tak datang, ada urusan lain. Nak buka kedai ni, tapi ada pisau tercocok. Walaupun pisau tu tak besar, macam pisau pergi dapur tu, pisau dapur, kecil je pisaunya. Tapi keadaan pisau tu yang dicocokkan ke tanah, yang dibalut dengan kain merah tu, yang menyebabkan pakcik dengan makcik ni, mak bapak Marisa ni rasa macam takut-takut. Rasa macam, ini takut ada mudarat lain. Ustaz panggil pula, ustaz tak datang. Jadi diorang pun bercadang lah nak cari orang-orang yang mana tahulah di sekitar-sekitar kawasan tempat dia orang berniaga ataupun tempat perumahan dia orang ada orang-orang yang tahu tentang ni. Adalah seorang pakcik tu, dia mengakulah. Dia kata dia boleh buat benda-benda macam ni, tapi dia bukan pakar. Jadi dia pun datanglah dekat tempat pisau tu. Dia tengok pisau tu, dia kata, pisau ni bukan pisau sebarangan. Ada orang hantar sesuatu pada korang berdua. Jadi korang berdua hati-hatilah. Kalau nak berniaga tu, berniagalah jujur-jujur. Dan kalau ada orang tanya benda pelik-pelik, hati-hati. Mungkin orang tu lah yang menghantar pisau ni. Jadi pakcik tu pun siram pisau tu dengan air panas. Abang pun tak tahu kenapa dia siram pisau tu dengan air panas. Dan dia cabut perlahan-lahan pisau tu dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, selawat Nabi kan. Jadi dia cabut. Bila cabut, tak ada apa-apa berlaku. Cumanya sejak daripada peristiwa cabut pisau tu, kedai tu tak ada pun orang datang. Ada juga orang datang mengadu kata kenapa kedai tu banyak hari tutup. Sampai ke kita orang nak beli nasi lemak, bihun goreng pun tak boleh. Nak beli sarapan kan pun tak boleh. Sebabnya kedainya tutup. Pelik. Makcik dengan pakcik tu beritahu pada semua pelanggan yang kedai dia orang tak pernah tutup. Tapi dia orang sedar. Sejak daripada peristiwa pisau dicabut, memang dah tak ada pelanggan dekat kawasan kedai dia. Dia pun pelik juga. Dia pun rasa macam stres juga, dia kata. Jadi dia biarkanlah. Dia biarkan, dia pun tak tahu nak buat macam mana, teruskanlah berniaga. Dari sehari ke hari, daripada hari ke sehari, perniagaan makin merosot. Makin tak ada pelanggan. Makanan semua terpaksa disedekahkan. Kalau tidak basi macam tu je. Pelanggan datang pula cakap, makcik dengan pakcik tak buka kedai. Diorang tak nampak pun makcik dengan pakcik tu tertombok kat depan kedai tu, diorang tak nampak. Mungkin akibat daripada pisau tu. Akhirnya, diorang pun tutuplah kedai tu dalam sementara. Untuk mengelakkan daripada benda-benda yang tak elok berlaku. Yelah, orang dah tak suka kalau dia hantar santau yang pelik-pelik, bahaya. Jadi dia orang pun baliklah rumah. Dah tutup kedai tu, dia orang pun duduklah dekat rumah macam biasa, sebagai seorang lelaki bini yang pencen. Selang beberapa hari daripada peristiwa tutup kedai, tiba-tiba dia orang digemparkan dengan sesuatu peristiwa yang pun juga pelik. Dekat belakang rumah dia orang, dicocokkan ke tanah gunting. Dia orang pelik gila. Macam mana gunting tu boleh ada dekat rumah, dekat tanah di belakang rumah dia orang, dan gunting tu tercocok tanah, sama macam pisau, dia telah dibaluti dengan kain merah. Pada waktu tu, dia orang rasa macam
Kenapa jadi macam ni? Dah tutup kedai pun nak dengki sampai ke rumah juga ke? Dia orang pening pada waktu tu. Jadi disebabkan tu si bapak ni tadi rasa macam stres. Dia tak sempat nak tunggu ustaz ke nak tunggu siapa. Dia main cabut je. Dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia cabut je gunting tu daripada tanah. Dia lemparkan gunting tu jauh-jauh. Dan sejak daripada peristiwa tu, setiap kali cucu-cucu pakcik dengan makcik ni datang rumah, dia orang akan melalak, menangis. Ada yang anak-anak cucu-cucu tu beritahu dekat dalam rumah tu ada beruk yang datang melintas-lintas. Ada juga cucu yang beritahu katanya dekat situ ada kepala terbang. Seluruh rumah tu ada kepala terbang. Ada cucu juga yang menangis-nangis bagi tahu ada gula-gula yang duduk dekat setiap sudut. Ui, meremang abang. Waktu tu peristiwa tu menyebabkan semua cucu-cucu pakcik dengan makcik ni tak berani nak balik rumah atuk dengan nenek diorang. Sebab setiap kali diorang balik, diorang akan menangis. Bukan cucu yang kecil je, yang sekolah rendah semua kena. Sampai diorang takut nak tidur. Diorang takut nak pergi rumah atuk diorang. Nak masuk dekat kawasan rumah atuk diorang pun kata ada makcik rockers duk terbang-terbang. Diorang tak tahulah kenapa benda tu jadi. Jadi disebabkan keadaan dah semakin teruk, atuk dengan nenek ni, pakcik dengan makcik ni, pergilah panggil seorang ustaz. Ustaz tu pun tengoklah rumah tu. Ustaz tu cakap, rumah ni memang ada benda yang menjaga. Bukan seekor, tapi banyak ekor. Dan saya tak boleh nak buang sekali harum. Sebab benda tu dah terlalu banyak. Orang yang menghantar dekat pakcik dengan makcik ni bukan orang sebarangan. Dia bukan hantar ilmu yang biasa. Ini adalah ilmu yang luar biasa. Jadi dia kata, dia tak boleh berubat, dia kena panggil orang lain dulu. Sewaktu nak tunggu orang lain tu datang, ada banyak peristiwa pelik yang berlaku dekat rumah tu. Tapi dalam banyak-banyak peristiwa, ada dua peristiwa yang betul-betul diingati. Pada waktu tu, salah seorang anak dia, waktu tu anak dia bujang masa tu, balik lewat kat rumah tu. Dia pula duduk dekat dalam bilik dia, dalam bilik bujang, dan dalam bilik tu ada satu gitar. Waktu si budak ni balik daripada melepak dengan kawan-kawan dia lebih kurang pukul 12.30 malam, dia balik rumah, dia parking motor dekat depan rumah, dia dengar bunyi gitar. Dan bunyi gitar tu adalah bunyi gitar dia. Dia memang kenal. Jadi dia pun terfikir, rumah ni ada mak ayah dia aja. Siapa pula yang main gitar tu? Jadi dia pun masuk dalam rumah. Dia pun dengar bunyi gitar tu semakin kuat. Memang datang daripada bilik dia, bilik bujang. Dia berjalan pelan-pelan nak masuk bilik. Sekali dia pegang tombol pintu bilik dia, bunyi muzik, bunyi gitar tu hilang. Petikan gitar tu, kring, 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 kring tu hilang. Jadi dia pun masuklah bilik. Dia tengok kedudukan gitar dia memang macam biasa. Tapi mana datangnya bunyi suara yang duduk bermain muzik tadi? Dia pelik, dia kata. Tak apalah, mungkin dia punya halusinasi lah. Jadi pun dia siap-siap semua, dah siap solat, dia pun nak tidur. Waktu dia nak tidur tu, tiba-tiba dia dengar bunyi gitar tu berbunyi sendiri dan berdiri dekat tempatnya. Seperti ada orang yang mainkan gitar tu. Dalam keadaan sedar dengan tak sedar, si budak ni tadi bangun, nak tengok, nak pastikan apa benda datang bunyi tu, mana datang bunyi tu. Tapi bila dia buka lampu, dia nampak tali-tali gitar tu bergerak-gerak sendiri, macam ada orang yang mainkan. Walaupun gitar tu terletak tak diangkat daripada tempat gantungan dia, tapi nampak tali-tali gitar tu bergerak-gerak dan mengeluarkan bunyi. Waktu tu dia berterabur keluar daripada bilik tu. Dia tak cerita dengan mak ayah dia sebab dah malam. Tak naklah kacau. Dia tidur kat ruang tamu. Tak berani nak tidur dalam bilik. Dan sepanjang dia tidur kat ruang tamu tu, dekat bilik tu bunyi orang main gitar. Tak berhenti. Dan lama kelamaan, si budak lelaki ni pun tertidur. Dan bila besok pagi, dia cerita dengan mak ayah dia. Dia cerita dengan semua adik-beradik dia pasal gitar tu. Nampaknya dah teruk sangat. Si ayah ni terpaksalah, si bapa ni terpaksalah minta ustaz cepatkan sikit datang untuk proses perubatan.
Tapi nak cari ustaz yang betul-betul faham tentang ni agak susah juga. Selang beberapa hari berlaku lagi satu peristiwa. Ini pun pelik juga. Pada waktu tu, abang dengan akak Marisa balik rumah. Abang dia dengan kakak ipar. Jadi waktu tu, diorang semua tak bercerita pasal rumah tu benda pelik-pelik. Budak-budak menangis tu memang tak dibawa balik ke rumah lah. Kebanyakan anggap benda tu sebagai halusinasi anak-anak. Tapi ada juga yang beranggapan benda tu adalah betul-betul berlaku. Tapi laki bini yang balik pada malam tu, kakak dengan abang ipar Marisa, dia tak percaya benda-benda ni. Dia anggap benda ni sebenarnya halusinasi je. Jadi pada malam tu, dekat ruang tamu, si kakak ipar ni pergi buat kerja dekat laptop. Jujak semua. Selang lebih kurang pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, dia pun tutup laptop. Dah habislah buat kerja. Entah macam mana dia kata dia tergerak nak pergi bilik air. Sebab dia rasa macam dia nak buang air dulu, nak cuci muka sebelum dia tidur. Dia pun menuju kat bilik air. Dia tengok dekat bilik air tu gelap tau. Kawasan rumah tu memang gelap. Adalah beberapa lampu yang dibuka tapi bukanlah semua lampu. Maksudnya masih lagi boleh nampak tapi tidak terlalu jelas. Waktu dia berjalan kat bilik air tu, dia sedar dekat bilik air tu tak ada orang dan bilik air tu gelap. Tiba-tiba, bila dia dekat dengan bilik air tu, pintu bilik air tu terbuka dan keluar emak mertua dia. Emak kepada suami dia, iaitu emak kepada si pemberi cerita juga. Dia nampak emak dia keluar. Dia pun tegur lah, mak, buang air dalam gelap, mak tak tidur lagi. Pada waktu tu, mak tu jalan menyunduk dan dia tak menyahut pun apa yang menantu dia tanya. Dia terus jalan ke depan. Berjalan tu dalam keadaan yang sangat perlahan. Seperti macam merangkak. Berjalan slow-slow. Selepas mak tu hilang daripada pandangan, masuk ke kawasan ruang tamu, si kakak ipar ni rasa macam tak sedap hatilah. Dia pun pergilah ke kawasan ruang tamu tu. Sampai dekat kawasan ruang tamu tu, dia nampak mak dia duduk dekat atas sofa. Duduk diam-diam macam orang bersanding. Dia pun macam, mak, kenapa duduk dekat dalam gelap? Dia pun pergilah buka lampu. Sekali dia buka lampunya, mak dia tak ada. Kalau abang ngeri tu. Jadi, waktu tu dia tutup balik lampu, dia pergi kejut suami dia. Dia cerita dengan suami dia apa yang berlaku. Dan bila besok pagi, dia cerita dengan mak ayah mertua dia apa yang berlaku. Dan ustaz yang nak mengubat tu pun datang. Sewaktu ustaz tu datang mengubat, walaupun mereka semua tak beritahu tentang benda yang gunting yang tertanam dekat tanah tu, tapi ustaz tu boleh agak. Dia kata dekat kawasan depan rumah ni ada benda orang tanam. Jadi bila dengar macam tu, si bapa ni tadi, si bapa ketua keluarga ni, bapa pakcik dengan makcik ni, ceritalah dekat situ tertanamnya gunting. Jadi ustaz tu cakap, gunting tu bukan ditanam saja-saja. Gunting tu ditanam dengan sesuatu yang sangat kuat. Sihir yang sangat kuat. Jadi ustaz tu memang ustaz yang memang biasa mengubat makhluk benda-benda macam ni. Dia pun buatlah, tawarlah. Dia terpagar balik rumah. Dia tawarkan rumah tu, baca-bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan akhirnya proses tu selesai dan tak ada lagi gangguan. Dan beberapa peristiwa seram yang berlaku dekat rumah tu menjadi kenangan pada Marisa dengan keluarganya. Marisa sendiri tak pernah jumpa, tapi anak-anak Marisa, anak-anak saudara Marisa semua menjadi saksi yang rumah tu dijaga oleh sesuatu dan bermacam-macam bentuk yang menjaganya. Terima kasih dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Abang harap menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Dan ceritanya agak panjang juga. Walaupun ceritanya bagi abang memang cukup menarik. Pengalaman yang cukup menjadi iktibar untuk kita semua kan. Dan terima kasih sekali lagi sudi membeli sambal lara dan perapan sate yang abang jual. Dan hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.